Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Otai 98? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Saudara Syahrizwan, saudara Madam K, saudara Fik Zikria, saudara Haslinda. Apa khabar Linda? Moga sihat walafiat. Puan Azizah Arazaina. Itu juga saudara Zamari LC. Selamat malam. Saudara Syah Ibrahim, Izzuddin dari Pulau Pinang. Moga anda semua sihat ya. Saudara Mat Rosli, saudara Syukur Jamil, sahabat kita Ibrahim Cik Muda, saudara Jalal Ali, saudara Mustafa Ilyas, saudara Mat Nazri Syafi'i dari Lostak. Apa khabar? Izzuddin dia kata cuaca di Pulau Pinang hujan. Saudara Rid, itu juga saudara Ridwan Nazaruddin Buang, saudara Hani Abdullah, Muhammad Nazri Syafi'i, Puan Hasnah Jaafar, Izzuddin Abdullah Aim. Hujan tak berhenti dari tangkak katanya. Zack Peri-Peri, Puan Linda alhamdulillah sihat, terima kasih. Saudara Yusuf Awang di Zack Ketari, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, saudara Richard Bakri, saudara Mat Paridun Tukiman, saudara Ahmad Map. Begitu juga Puan Marabiah Abdullah, saudara Azminuddin dari Bagan Datuk, Puan Syarifah Hafifah, saudara Azmi, Baing, saudara Lut, Cik Rosli, apa khabar? Moga sihat. Abiki, saudara Pak Chu dari Langkap, hujan lebat sana saudara ya, memang musim hujan. Saudara Zamri Abdullah, saudara Maruzik Yasid, saudara Tongkat Ali pun ada, alhamdulillah. Zek Zul, saudara Ramli, Karim daripada Keluang, saudara Mizan, Puan Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat bersama pasangan anda. Richard Bakri, saudara Azlin Abdullah. Selamat malam, bukan petang. Petang tu cuti ke? Petang tadi saya bukan cuti. Doktor nasihatkan saya suruh berehat, dia bagi saya ubat, saya tidur. Sebab salam dari Melaka, kata Doni ya. Sebab badan saya tiba-tiba saja ada sesema, ada batuk sikit. Mungkin hari ini saudara suara kurang jelas. Saya harap maafkan saya. Sebagaimana saya katakan, kalau petang tadi saya buat pencerahan, sudah pasti malam tak mampu saya buat. Saudara ni, salam Melaka hujan lebat saudara ya. Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, saudara Bahar Ismail, saudara Umi Kalsum, Zainuddin Ismail, saudara Kamisan Dahlan. Gelam patah hujan sekejap-sekejap. Saudara Zul Mashal, Tuan Haji Osman, Supar Roslan, Bi, alhamdulillah. Saudara Budin Pasarat dari Senaling, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Itu juga saudara Osman Kamil dari Tanjung Karang. Saudara Eri Awi, Tengkak Ali, Astana Raja Roboh. Di mana tu saudara? Doza, saudara Siti Salmi. Begitu juga Abu Semah Hashim. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara. Laju sangat, tak larat saudara nak kejar. Salam Majid, Waalaikumsalam saudara. Baik saudara. Hari ini seperti biasa saudara, kita bersiaran. Hari ini adalah hari Rabu saudara, tanggal 1 November. Aduhai, dah sampai 1 bulan November, kita dah masuk bulan November saudara. Tinggal lagi 1 bulan setengah, 1 bulan lebih, dekat 2 bulan saudara. 60 hari kita akan masuk tahun 2024 saudara. Saudara Alias Sapawi, saudara Jonin Hamzah, begitu juga Cik Daud. Dan saya melihat bahawa penyakit virus tersebut masih ada lagi saudara, masih menular. Sekejap lagi saya akan pencerahan yang agak memeranjatkan kita. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-1323 saudara. Ya, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Puan Nofisah Idris dari Kuala Kangsa, saudara Mat Spana, Jebat Pembela. Begitu juga Junaid Hamzah, saudara Mat Nayan. Dia kata dia pun kena sesama saudara. Memang sekarang ni musim hujan. Dalam usia-usia begini saudara, ya Selalu Hamid dari Kuantan. Badan boleh tahan. Sebab itu saya akan berusaha lah saudara. Selagi badan saya berkemampuan, saya akan berusaha. Sebab itu petang tadi saya mohon maaf saudara, sebab saya tak dapat membuat persiaran. Sebab doktor kata I need the rest. Kena sedah saya lena tidur. Tidur senja-senja. Macam mana saudara, badan tak apa sihat. Itulah kehidupan kita ni saudara. Saudara Kamarudin, saudara Abike, daripada Kubang Krian. Dia kata cuaca agak sejuk. Berhati-hati saudara Kamarudin muda. Dalam keadaan sekarang ni saudara, kalau yang berusia sama dengan saya ni, berhati-hati sebab
cuaca panas, pagi panas, tengah hari, petang sikit dah hujan. Jadi itu keadaannya membuatkan perubahan yang tak menentu. Jadi badan kita lah sekarang ni, dah tua-tua ni begini. Terima kasihlah Saudara Aziza Jane dalam keadaan begini, beri saya semangat. Saudara hantar sekuntum mawar merah untuk saya, Aziza. Terima kasih. Ini memberi semangat. Tak sihat pun rasa sihat, rasa badan. Saudara Al-Nam, nak jadi menteri. Siapa nak jadi menteri tu? Tak payah. Terima kasih saudara Just Girl. Apa khabar girl? Moga sihat. InsyaAllah. I miss you too. InsyaAllah saudara. Moga Just girl sihatlah. Satu keluarga. Baik saudara. Lain tak ada sebab kes terbaru belum ada laporan daripada Kementerian Kesihatan. Tapi jangan lupa hari ini 1323 virus sebut masih ada lagi melanda negara kita. Jadi saya harapkan anda jagalah kesihatan keluarga anda. Ya, jaga kesihatan. Terima kasih Just Girl. InsyaAllah saya makan ubat ni 3-4 sekarang. Ubat dah seberkah saudara. Seberkah ubat saudara doktor bagi. Apa nak buat? Usia begini. Baik saudara, saya minta maaf lah hari ini saya tidak dapat memberi pencerahan tentang e-commerce. Nanti panjang-panjang nanti pun tak boleh nak baca. Bila tak boleh nak baca, tak boleh beri penjelasan nanti anda tak suka pula. Saya Aftam, Puan Halimah. Dari Halimah dia kata dalam FB tak dapat. Saudara jangan lupa sebab tu dalam melalui ini kalau anda buat FB dan sebagainya, tekan Amir Hijaz Fan. Dia sebenarnya AHF. Amerika, Honda, France. H ya, H tu Hijaz saudara, H. F tu fan, AHF News and Media. Dan jangan lupa subscribe saudara. Sebab bila saudara subscribe, dia tiap-tiap kali lepas 30 hari dia hilang akan datang balik. Itu cara mereka. Kalau tidak nanti hilanglah saudara. Saudara Puan Halimah, Hashim, Saudara Azari, tekan AHF. Dekat YouTube saudara. Facebook dekat YouTube. Baik saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara Rizal Yusof, terima kasih. Kuntum mawar merah. Saya sebenarnya bila keadaan nak demam ni, kita rasa sengal-sengal dalam urat saraf. Pinggang rasa sakit, dah tua-tua ni. Solat tadi pun saudara, bila saya bangun apa semua, cucu saya, dia tengok, Aki ni macam mana, dia kata bangun pun pelan-pelan. Nak buat macam mana saudara. Ya, Puan Nurul Asyad, saudara Mat Jas, Grayman, Rizal Yusof. Terima kasih Zan. Itu pembakar semangat pada saya. Dan selalu saya katakan, bila saya lihat like, share dan subscribe tu ramai timbul. Itu ialah menghibur saya. Saudara Muhammad Syali, saudara Muhammad Zaki, ada Anang Gersik. Bila saya lihat ramai itu semangat sebenarnya saudara. Itulah ubat yang terbaik untuk saya. Lain bagi saya tak ada apa-apa. Saya tak minta wang dan sebagainya. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Terima kasih. Seronok saya tengok bila naik itu. Tak susah, ada tekan aja saudara. Rizal Yusof, Syafakallah. Baik saudara. Segmen naluri kehidupan kita kali ini saudara, kita harus bercakap tentang soal hati dan sebagainya. Dan sebelum itu saya nak jelaskan, saya bukan ustaz yang bertauliah, jauh sekali sebagai da'i saudara. Ini apa yang saya lakukan bila teman-teman berkirim, saya baca untuk sama-sama saudara. Terima kasih saudara Endan, saudara Ihlam. Saudara, hati kita ni sentiasa dibisikkan oleh dua bisikan. Itu kena ingat saudara. Ada dua bisikan saja. Itu pertama, bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Itu bisikan hati kita ni, nak buat yang baik aja, harapan kita. Dan kedua pula adalah bisikan untuk mengajak kita kepada kejahatan. Bisikan yang dimaksud itu telah pun dijelaskan oleh Allah SWT. Mafhumnya saudara, demi jiwa serta penyempurnaannya atau penciptaannya saudara, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini dapat kita baca dalam surah, pengertiannya ayat surah Asy-Syamsi. Mafhumnya demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Saudara. Ayat yang ke-91, saudara. Dua bisikan hati inilah, saudara, yang kadang-kadang ia bertarung.
menjadikan hati kita ni sebagai medan pertempuran. Sebenarnya kalau kita dapat melihat, saudara, kita akan dapat merasakan bagaimana medan pertempuran yang cukup dahsyat. Kerana sebab itulah utama sebab utama hati sentiasa bergolak dan berbolak-balik seperti kuah yang sedang mendidih, saudara. Dan iman sentiasa bertambah dan berkurang. Di sinilah juga punca lahirnya kebaikan dan keburukan yang dicetuskan oleh setiap manusia. Kena ingat, saudara, dalam hati ni dia bergolak tu macam kalau kita tengok kuah yang tengah mendidih. Begitulah antara kejahatan dan ketakwaan, saudara. Jadi terdapat dua bisikan hati manusia. Bisikan yang mengajak kepada kebaikan berpunca daripada malaikat mulhim, dan ajakan kepada kejahatan tentulah berasal daripada syaitan. Ajakan kepada kebaikan dinamakan ilham. Saudara, itu dipanggil mulhim, ilham. Sementara ajakan kepada kejahatan dinamakan waswas. Waswas, saudara, bisikan inilah yang selalunya mempengaruhi hati kita. Sebenarnya, saudara, kadang-kadang kalau kita hayati, bisikan syaitan amat licik. Ada kalanya ia mengajak kepada kebaikan, tapi ajakan tersebut umpama mereka memancing kepada kejahatan. Misalnya, syaitan mengajak seorang melakukan banyak amalan sunat dengan meremehkan amalan yang wajib. Itu cara dia. Buat yang sunat, bukan yang wajib. Saudara. Dan ada orang yang berqiyamul-lail dengan menunaikan solat sunat, tapi lupa untuk bangun menunaikan solat subuh. Ini antara bisikan syaitan, saudara. Subuh tak apalah, kita boleh qada dan sebagainya, qiyamul-lail. Jadi, yang sunat itu diutamakan. Sedangkan, yang wajib itu lebih penting. Dan ada orang yang sedang beristiqamah, dia berpuasa, ataupun berpuasa sunat, tetapi lidahnya masih suka mengumpat. Sebenarnya, saudara, kalau saudara berpuasa, yang terbaiknya duduk kat masjid. Saya dulu pernah saya cuba nak buat solat, saya nak buat sembahyang sunat, puasa sunat, saudara. Duduk kat masjid yang terbaik. Bila kita duduk kat masjid, kita baca Quran, kita duduk menung sendiri. Ada kawan-kawan, imam-imam lah, mereka yang faham soal agama tu, mereka tahu. Jadi mereka tanya, buat apa tu kat sini? Saya pun jawab, saya sedang berpuasa. Minta maaf. Gertinya, kalau berpuasa ni pun, bercakap pun elok dikurangkan, saudara. Berpuasa kita dengan hati, dengan nafsu, dan juga percakapan pun kita berpuasa, saudara. Jadi, sebenarnya, saudara, ini ada orang suka beristiqamah berpuasa sunat, tapi lidahnya masih suka mengumpat. Jadi boleh jadi semua ibadah sunat diperalatkan oleh syaitan untuk mengheret manusia ke lembah mazmumah. Kita buat yang sunat itu sebenarnya mengheret kita ke lembah mazmumah, seperti kita riak, kita ujub dan suma'ah. Padahal menghindari sifat mazmumah lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah. Ibadat mestilah dilakukan dengan penuh rasa kehambaan. Sekiranya ibadah itu menghilangkan rasa kehambaan, itulah petandanya seseorang itu telah pun terkena tipu daya syaitan. Ingat tu, saudara. Begitu juga, saudara, kiranya kita tergopoh gapah dalam melakukan kebaikan, itu petandanya sudah mula datang bisikan syaitan. Sebab itu Islam melarang sikap tergesa-gesa. Walaupun ketika kita hendak melakukan kebaikan. Setengah orang tu dia semayang, laju je bercakapnya. Itu tidak digalakkan. Kita harus bila kita solat, kita sujud, kita ingat bahawa kita berhadapan dengan Allah. Mesti ada tertibnya, bacaannya. Jangan laju-laju. Sebab Allah tak suka dengan perkara yang tergopoh gapah, saudara. Jadi penting untuk kita mengenal jenis-jenis bisikan hati. Apabila telah mengenali dan membezakannya, barulah saudara kita mampu menerima yang bisikan yang baik dan menolak bisikan yang jahat. Itu peringatan saya dalam naluri kehidupan. Fikir-fikirkanlah, saudara. Baik, saudara, kita santun mutara kata. Ini mutara kata kiriman teman-teman ramai hantar pada saya. Terima kasih, sahabat. Saya tak dapat sebut nama sebab mereka hantar tak ada nama pun. Ya, saudara Ahmad Mat, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut. Saya minta maaf, saudara, bila saya bercakap sikit batuk, semua minta maaf lah. Terganggu sikit, malam tak lancar. Orang Perak kena tak lancar, yop. Baik, saudara. Dalam segmen mutara kata, teman kita berkirim mengatakan, jika kukumu panjang, kalau kuku kita panjang, maka potonglah kuku tu. Bukannya mesti kita potong jari. Jika kukumu panjang,
potonglah kuku, bukannya jari. Jika rambut kita panjang, maka potonglah rambut, bukannya kepala. Dan jika berlaku perselisihan faham, buanglah sikap sombong dan ego, bukannya ukhuwah, tetapi dan juga silaturahim. Jadi tadi kalau sikap sombong, ego, itu bukan sikap yang ukhuwah dan silaturahim. Ingat saya, kita ingat kehidupan kita. Kuku panjang, potonglah kuku, jangan potong jari. Rambut panjang, potonglah rambut, tak perlulah potong kepala. Dan bila kita bersisih faham, kita harus membuangkan sikap sombong dan ego. Kerana ia bukannya ukhuwah dan silaturahim. Ingat saya, kita seling berpesan-pesan dan saya lain tak ada. Saya dalam keadaan begini pun saya tetap berpesan kepada teman-teman dan juga mereka yang berada di anjung kuasa Seri Perdana. Ingat, janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyantuni semula ataupun menyunting serta dimasukkan dalam mana-mana segmen ataupun channel, itu tanggungjawab anda. Saya tak marah, tapi saya tak mampu nak memantaunya. Itu sebab saya katakan itu tanggungjawab anda, bukan tanggungjawab saya. Kena ingat, saya berhati-hati bila lakukan syutingan dan sebagainya sebab saya lihat banyak syutingan yang saya buat masuk. Saya tak marah, tak apalah. Paling tidak pun buah fikiran saya itu dapat melebar, saudara. Jadi, bila saya memberi pencerahan, kena ingat, saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya tak lain, saudara, hanyalah sekadar untuk memberi informasi. Terima kasih saudara Abu Ahmad, Ketua Mawar Merah pada saya. Bila dapat Mawar Merah tu, semangat naik, saudara. Hilang rasa sakit pinggang. Ni sakit pinggang berdenyut ni rasanya, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda tak bersetuju, nak menyantuni, tak ada masalah bagi saya, tapi gunalah bahasa-bahasa yang harmonis sifatnya. Sebab kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan dalam kehidupan kita ini secara harmonis. Ingat, saudara, ya? Jangan kita gunakan bahasa yang celupar, yang biadab, ataupun mencarut. Itu bukan bahasa kita, saudara. Terima kasih saudara Izhar, saudara Rosli, Senapi, saudara. Saudara Puan Ida alias Majid, saudara Muhammad Johari. Nak tanya sikit, pantun dah tak ada ke? Saudara Muhammad Johari, pantun tu saya tengah tunggu. Sebab Pak Nazil, dia berehat dulu seketika. Lama, dia beribu dah pantunnya dia hantar pada kita, perkongsian kita. Dan dia juga sekarang ni telah pun menjilidkan pantun-pantun tersebut jadikan buku. Dan sama-sama lah kita tunggu bila dia dah sihat, dia ada kembali tenaga, dan dia akan mengirimkan semula pantun. Kita perkongsian pantun daripada Pak Nazil. Sampai-sampai itu kita berdoa lah agar Pak Nazil sentiasa sihat dan terus berkarya untuk menyambung, untuk menambahkan lagi khazanah. Pantun inilah khazanah budaya bangsa kita, saudara. Saudara, pertama sekali saya ingin menjelaskan bahawa menurut Kementerian Keuangan, bahawa harga petrol, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel masih kekal. Itu RON 97 kekal pada RM3.47, RON 95 RM2.05 dan harga diesel RM2.15 seliter untuk tempoh 2 hingga 8 November. Jadi kalau pergi ke kedai atau petrol pump, itulah harganya. Dan pihak pimpinan kerajaan, khususnya Kementerian Keuangan, sentiasa memantau saya. Kerana mereka akan berusaha untuk menjaga kepentingan pengguna. Kesan daripada kenaikan harga minyak globalisasi. Sebab itu saat ini kerajaan masih mampu mengawal harga RON 95 RM2.05, harga diesel RM2.15 dan RON 97 RM3.47. Bersyukurlah, saudara, berapa lama dah kita kekal pada harga begitu. Terima kasih saudara Pak Lang Mi, saudara. Saudara, kita sekarang ni sudah pun mula masuk. Ini kita dah 1 November ini, negara sudah pun mula mengalami cuaca yang tidak menentu dengan ribut petir dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Walaupun kita sekarang ni kita masih berada dalam fasa peralihan monsun. Mereka dah mula peralih, dah masuk dah, saudara. Sebab itu menurut Jabatan Meteorologi,
musim tengkujuh yang dikaitkan dengan banjir lazimnya berlaku dalam tempoh monsun timur laut yang biasanya bermula pada pertengahan bulan November hingga Mac tahun hadapan. Jadi sekarang ni awal November dah jadi. Jadi berhati-hati saudara, kerana menurut Met Malaysia ketika ini rantau negara lazimnya menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang menyebabkan berlakunya ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang. Tadi pun sekitar rumah saya tadi saudara dengar ribut petir, kilat, sabar menyambar. Ada juga TV saya kena rosak sebab short. Jadi kalau kita tengok hujan lebat saudara, matikan semua aliran elektrik kita saudara. Untuk sementara kalau tengok hujan lebat, kalau tidak nanti saudara dia retreat, dan bila nak on balik macam sekarang ni TV tak boleh dengar. Nasib baiklah internet saya boleh berfungsi lagi saudara. Sebabnya sekarang di Johor Bahru semalam saudara, laporan di Johor Bahru terdapat 20 rumah katanya terjejas kesan daripada insiden banjir kilat di Kampung Sepakat Baru. Semalam saudara. Jadi banjir kilat tersebut dipercayai berlaku susulan hujan lebat yang melebihi 2 jam. Bagaimanapun pusat kawalan operasi daerah saya, bila saya memberi laporan ini mesti ada pengesahannya saudara. Saya tak akan buat penjelasan tanpa pengesahan. Jadi pengesahan ini daripada pusat kawalan operasi daerah Johor Bahru. Kata pihaknya menerima maklumat mengenai perkara banjir kilat daripada penghulu kampung pada jam 8.10 malam tadi saudara. Dan akhirnya pihak berbomba, pihak bantuan segera turun untuk memberi bantuan. Dan bagaimanapun tiada keperluan lagi saat ini untuk membuka pusat pembinaan sementara. Bagaimanapun mereka akan beri laporan dari masa ke semasa. Dia 20 sekurang-kurangnya 20 rumah terjejas akibat daripada banjir kilat yang berlaku di Kampung Sepakat Baru, Johor Bahru saudara. Dan sekarang ni saudara, nampak gayanya di Perak. Perak bahawa peningkatan semakin meningkat. Banyak berlaku banjir dan saya difahamkan bahawa jumlah mangsa banjir di Perak meningkat. Daripada 316 orang menjadi kepada 329 orang daripada 94 keluarga. Itu setakat pagi tadi saudara, tapi bila malam ni hujan lebat saya tak tahu bagaimana pula laporan terakhirnya saudara. Kerana menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Perak, semua mangsa masih ditempatkan di 3 pusat pembinaan sementara di daerah Krian dan Hilir Perak. Di Krian, 90 orang daripada 22 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, dan 56 orang daripada 18 keluarga berlindung di PPS Alor Pongsu. Ini Alor Pongsu ni tempat ni kawasan rumah Puan Azizan saya. Manakala di Hilir Perak saya, di Hilir Perak PPS yang dibuka adalah Dewan Serbaguna Padang Tembak yang menempatkan 183 penduduk daripada 84 keluarga. Ini merupakan antara kawasan yang terburuk saya di kawasan Teluk Intan saudara. Sementara itu Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan paras Sungai Bidu di Cangkat Jong nampaknya menurun sedikit tapi masih berada pada paras bahaya apabila merekodkan ketinggiannya 4.09 meter berbanding paras normal itu 2 meter. Tapi bila berlaku hujan petang tadi tak tahu mungkin meningkat lagi. Dan kekhawatiran kita kalau berlaku pertambungan air pasang besar. Kalau itu berlaku saudara tentulah jadi banjir besar saudara. Jadi kepada teman-teman yang khususnya yang berhampiran dengan Sungai Bidor dan dia ada kawasan di Hilir Perak, mintalah kalau disuruh minta kita pindah, segeralah pindah saudara. Itu laporan kedudukan kaji cuaca dan juga suasana negara kita yang sudah pun mula memasuki monsun. Sebab itu alhamdulillah saudara, saya difahamkan mulai 7 November, mana lebih kurang 6 hari lagi saudara, pembayaran akhir sumbangan tunai ramah STR bagi tahun ini akan disalurkan kepada 5.5 juta penerima. Akan dilakukan secara berperingkat sebelum perayaan Deepavali. Pembayaran bermulakan pada 7 November ini membabitkan peruntukan sejumlah 2.1 bilion. Banyak saudara. Artinya kerajaan menyediakan dana-dana untuk menjaga rakyat 2.1 bilion saudara. Rakyat akan jumlahnya kita dapat muka sikit.
Tapi bila dijumlahkan seluruhannya, 5.5 juta, saudara. Demikian menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang maklumkan dari jumlah itu seramai 5.22 juta penerima SDR sedia ada bakal menerima bantuan tunai sampai ke tahap RM1,200, saudara. Memanglah bagi setengah orang 1,200 tak ada apa-apalah. Tetapi kalau dikumpul semua berapa bilion, saudara. Katanya lebih 280,000 penerima baru yang telah pun diluluskan menerusi rayuan SDR 2023 turut menerima bantuan tunai di bawah SDR fasa 4. Dan mereka ni akan menerima sehingga 2,500 mengikut kategori kelaikan masing-masing. Pembayaran ini adalah bayaran akhir bagi tahun ini yang sepatutnya diterima sepanjang tahun ini. Ya, bayaran terakhir. Ada yang dapat 2,500. Hati-hati simpanlah kalau dapat duit lebih, saudara. Pada tahun ini, pihak kerajaan telah pun belanjakan hampir 8 bilion untuk SDR kepada 8.7 juta penerima yang memanfaatkan hampir 60% penduduk dewasa Malaysia bagi membantu mereka menangani cabaran kos sara hidup. Nak marah kerajaan lagi ke, saudara? 8 bilion disediakan. Fikir-fikirlah, saudara. Sebab itu kadang-kadang saya tengok, saya lihat teman-teman bagi tulisan macam-macam. Saya kata, kenapa mereka tak pernah bersyukur? Kena bersyukur, saudara. 8 bilion kerajaan sediakan untuk membantu dalam SDR. Bantuan rahmah, saudara. Dan proses ni masih berjalan lagi. Kalau anda tak dapat, boleh mengemukakan permohonan dan sebagainya. Saudara, itu tentang bantuan rahmah. Dan hari ini juga, saudara, kita mula masuk fasa apabila subsidi ayam sudah pun ditarik. Bagaimanapun terdapat juga kedai-kedai yang menjual menaikkan harga, tapi banyaknya lebih turun. Ada laporan saya terima, katanya sebanyak 68 pemis di Kesan menjual ayam pada harga tinggi, itu sehingga RM11 sekilo. Ini dilakukan pemeriksaannya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di Semenanjung. Sejak penarikan hari ini, saudara. Jadi menurut menterinya, Datuk Armizan Muhammad Ali, ini pemangku menteri, dia bukan menteri, saudara. Dia kata berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan ke atas 1,484 premis untuk memantau harga jualan ayam mengikut harga siling yang ditetapkan. Harga siling yang ditetapkan adalah RM9.40. Kalau mereka meletakkan pada harga RM11, mengertinya mereka sudah melakukan harga yang di luar kawalan. Walaupun tak ada subsidi, tapi kawalannya harga siling adalah RM9.40. Jadi sebab itu pasukan penguatkuasa sudah mengesan harga tertinggi yang dijual di sebuah pasar basah di kawasan Rompin, Pahang dan juga pasar basah di Mane, Terengganu. Sementara itu, harga terendah pula di sebuah pasar raya di Mersing, iaitu RM6.49 sekilo. Jadi ada yang tinggi, ada yang naik. Bagaimanapun, pihak Kementerian Perdagangan Negeri telah pun meletakkan pegawai dan penguatkuasanya untuk melihat tidak ada kenaikan harga yang bukan-bukan. Kerana menurut Datuk Amizan, kesan daripada penamatan itu, tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan Akta Persaingan sekiranya dapati harga ayam dijual pada harga yang tidak munasabah. Ya, saudara, kalau ada harga yang tak munasabah, kita boleh buat laporan. Itu keadaannya, kedudukan harga ayam hari pertama ditarik subsidi. Ada tempat murah, ada tempat yang mahal. Tapi tak boleh lebih daripada harga RM9.70. Itu yang saya dapat. Kalau lebih daripada itu, boleh buat laporan, saudara. Dan pihak kementerian akan membuat pemantauan dari masa ke semasa. Secara sas, dia kata beli dekat Maidin murah, RM7.90 sekilo. Itu keadaan, saudara. Baik. Hari ini juga, negara kita nampak gayanya sudah semakin ramai lah. Pemimpin-pemimpin dari luar negara datang berkunjung ke negara kita, mengadakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan negara kita. Dan hari ini adalah pemimpin, itu Perdana Menteri daripada Belanda, saudara. Dari Belanda, iaitu Mark Rutte. Merupakan Perdana Menteri dari Belanda, Mark Rutte, hari ini berkunjung, bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, rakan sejawatannya, dan mereka banyak membincangkan persoalan tentang Palestin. Sebab itu hari ini saya difahamkan bahawa negara Belanda sendiri, rakyat Belanda, sudah pun menghormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin. Dan mereka bersetuju
perlu ada langkah segera untuk menghentikan serangan Israel ke atas Palestin. Dulu, waktu mula-mula berlaku apa semua tu, Belanda memihak maklumlah saudara mereka dalam negara barat, memihak kepada Israel. Tapi hari ini dalam pertemuan dengan Saudara Ibrahim, setelah diadakan perbincangan, setelah beliau menjelaskan secara terperinci, dia dah faham, sebab itu dia juga minta menuntut agar dia akan balik ke negara dia, menjelaskan kepada rakyatnya supaya tuntutan untuk gencatan senjata dilakukan di Gaza, saudara. Satu perkara hari ini, saudara, yang agak memeranjatkan saya, bila saya terima satu kiriman daripada isteri mantan Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor masuk dalam telefon saya terkejut. Lepas tu saya cek balik dalam beberapa kiriman yang tular di media sosial, memang benar, saudara, bahawa Datuk Seri Najib yang semalam dimasukkan ke hospital rupanya telah pun disahkan bahawa beliau terkena jangkitan COVID-19. Saudara, Malaysian former Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, who was hospitalized at Kuala Lumpur HKL pada semalam, Tuesday afternoon, has tested positive of COVID-19 infection. Itu menurut laporan daripada yang ditulis oleh Puan Datuk Hasnah Rahmah, saudara, daripada Malaysia Herald. Saudara, katanya bahawa Datuk Seri Najib mula-mula dia rasa panas, demam panas. Jadi dibawakan ke hospital, setelah diperiksa maka disahkan positif COVID-19. Ya, saudara, bersama-samalah kita berdoa. Saya minta warga Malaysia semuanya mendoakan agar Datuk Seri Najib segera sembuh daripada apa yang dialaminya, saudara. Sebab sejak dimasukkan ke penjara Kajang, kali ini adalah merupakan satu berita yang menggemparkan tentang kesihatan. Begitu keadaan, saudara, nak buat macam mana? Semoga Datuk Seri Najib segeralah sembuh. Walaupun paksa tinggal dalam mahkamah, dalam penjara, kesan daripada tuduhan yang dihadapinya berhubung tentang 1MDB. Saya dapat kiriman ini daripada isteri beliau, iaitu Datin Seri Rosmah Mansor, yang mengantar kiriman beritahu pada saya kedudukan terkini Datuk Seri Najib yang sudah pun disahkan oleh doktor mengalami jangkitan COVID-19. Moga-moga segera sembuh. Ya, bukan tak boleh baik, saudara, insya-Allah, dengan rawatan daripada pihak hospital, insya-Allah. Begitu juga ya, Puan Hasnah, Datin Hasnah ni adalah CEO New Malaysia Herald. Beliau merupakan wartawan kanan, ya, saudara. Baik, saudara, itu kedudukan yang dialami oleh mantan Perdana Menteri kita, bosku. Tapi semua orang tak boleh pergi ke hospital sebab mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 tidak boleh menerima kunjungan keluarga, kunjungan pelawat, melainkan keluarga terdekat saja. Saya minta kita berdoa agar beliau kembali sembuh. Itu saja, saudara, yang dapat kita lakukan. Baik, saudara, bagaimana dari Gaza? Ini salam dari Gaza, saudara. Saya agak sedih. Saya melihat hari ini beratus-ratus orang pemegang pasport asing dan mereka yang tercedera dan terperangkap di Gaza mula meninggalkan wilayah yang dilanda kancah peperangan. Ketika gambar itu disiarkan ketika mereka melalui lintasan Rafah menuju ke negara Mesir. Sedih, saudara. Akhirnya rumah dah tak ada dan mereka terpaksa pindah ke negara lain, itu negara Mesir. Sedih saya tengok. Ada yang tolak kereta untuk ibu ataupun bapanya, anak-anak kecil. Dan tentulah mereka kehilangan keluarga, saudara. Jangan lupa, mereka kehilangan keluarga dan terpaksa berhijrah ke negeri lain. Sebab itu saya katakan, saudara, kita harus bersyukur dengan negara kita. Tak terbayang oleh saya bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka. Itu pun, mereka yang sempat pindah tu, mereka masih memegang pasport negara asing. Mungkinlah waktu berlaku ledakan bom dan sebagainya, mereka sempat menyelamatkan dokumen. Sebab itu, saudara, dalam apa keadaannya, dokumen-dokumen penting kita selalulah kita sentiasa letakkan dalam kawasan yang selamat. Kalau kita ni banjir, saudara. Kita banjir sebab guruh turun. Sebab tadi bila berlaku ledakan kilat yang begitu kuat, saya beritahu pada keluarga saya katakan kita di sini dengar kuruh je kita dah takut. Bagaimanalah warga di Palestin? Bahawa ledakan bom, saudara, bukan kecil. Saya tengok gambar-gambar yang disiar, yang tular dalam media sosial.
sedih yang amat sangat, saudara. Yang kena tembak, yang kena bunuh. Dan mereka akhirnya hari ini sudah pun sekitar lebih kurang 545 orang warga yang mempunyai pasport asing berjaya untuk melepasi lintasan Rafah untuk memasuki kawasan Mesir. Dan mereka sudah pun mencari tempat perlindungan lah. Sekarang ni saudara yang tinggal di hospital pun juga sudah pun bawa keluar, sebab sekarang ni terdapat lebih kurang 15,000 penduduk Gaza yang masih lagi sepatutnya menerima rawatan di hospital yang diledakkan oleh bom. Sebab tu saya katakan rejim Zionis ni teramat kejam, saudara. Mereka tidak langsung punya peri kemanusiaan. Tapi saya yakinlah semua ini akan menimbulkan dendam di hati warga generasi muda. Itu sana saja. Sebab itu sekarang ni dari Doha saya menerima laporan bahawa Iran sudah pun menjelaskan bahawa mereka tidak akan berdiam diri dan mereka akan menyerang Israel seandainya gencatan senjata tidak dilakukan, saudara. Itu dinyatakan oleh diplomat tertinggi Iran, iaitu Hossein Amir Abdullahian di Qatar sana. Katanya waktu bila bertemu dengan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan rakan sejawatnya dari Qatar untuk membincangkan usaha mencapai kejayaan dan ketenangan diplomatik. Katanya kalau masih tidak lagi, maka Iran akan melakukan serangan. Jadi artinya Iran pun mahu bakal terjebak dalam peperangan dengan Israel, maka bertambah-tambah gawatlah lagi keadaan di Israel sana, di bumi Palestin. Sebab sekarang ni Kementerian Kesihatan Gaza, Kementerian Kesihatan Hamas melaporkan kematian sudah pun meningkat pada 8,500. Lebih 3,500 daripadanya adalah kanak-kanak. Yang semua mereka keadaannya di Lebanon, di Gaza semakin meningkat keadaannya. Tak tergambar oleh saya bagaimana penderitaan yang dialami oleh warga Palestin. Sebab itu saya kata kita harus berdoa, saudara. Janganlah keadaan begitu menjangkiti ke negara kita, saudara. Sebab itu sekarang ni saya melihat, jadi Israel ni dia punya ganasnya sekarang ni, dia tak peduli dah. Sekarang ni kabarnya bahawa Kementerian Kesihatan Gaza mengatakan bahawa pihak tentera darat Israel sudah pun menyasarkan kepada hospital serta pusat-pusat pemulihan kesihatan. Itu gambarannya, dan mereka menuntut agar warga dunia segeralah melakukan sesuatu agar menghentikan. Kerana penjajah Israel terus menyerang institusi perubatan dengan sengaja. 57 institusi perubatan setakat ini telah terjejas. 32 pusat perubatan tidak lagi boleh beroperasi kerana disasarkan oleh ledakan bom. Itu gambaran yang berlaku di Gaza. Malahan hospital persahabatan Turki Palestin juga telah disasarkan secara langsung dan sebahagian daripadanya musnah. Ada hospital persahabatan Turki dengan Palestin juga turut dibom, dan sebahagian besar hospital tersebut telah pun musnah, saudara. Dan sekarang ni sebab itu dari Geneva, saya mendapat laporan Geneva, UNICEF melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 940 kanak-kanak telah dilaporkan hilang di Gaza. 940 hilang. Dan sambil menambah kekurangan air dalam kalangan bayi adalah ancaman yang semakin meningkat. Gaza kini, kata UNICEF, telah pun bertukar menjadi tanah perkuburan untuk kanak-kanak. Itu menurut jurucakap UNICEF, James Elder, pada taklimat akhbar PBB di Geneva. Katanya kira 3,500 kanak-kanak telah terbunuh dalam perang setakat ini. Itu gambaran. Bayangkan saudara, kalau saudara punya anak, tiba-tiba anak kita hilang oleh ledakan bom, saya. Sebab itu hari ini saudara dari Toronto, alhamdulillah nampaknya walaupun mereka sudah pun daripada dunia barat, Toronto, Kanada juga menyatakan bahawa perjanjian kemanusiaan amat diperlukan untuk membantu orang ramai di semenanjung Gaza. Itu keputusan pimpinan Kanada, dan gencatan senjata kemanusiaan perlu dilakukan segera muka. Menurut Menteri Luarnya, iaitu Melin Joly, dia menggesa agar gencatan senjata dan gencatan perang mestilah dilakukan untuk membolehkan lebih banyak bantuan dapat masuk ke Gaza. Sekarang tak boleh, saudara. Terhalang. Situasi kemanusiaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin, yang dihadapi oleh wanita dan kanak-kanak di Palestin
amat teruk sekali katanya. Sebanyak 400 warga Kanada telah pun terperangkap di Gaza. Dia orang selalu macam kita lah. Kita akan memastikan rakyat kita yang tinggal di sana, berapa ramai ada lagi yang boleh diselamatkan. Jadi warga Kanada sekarang ni, sehingga saat ini katanya terdapat 400 warganya yang terperangkap. Sebab itu mereka menuntut agar gencatan senjata perlu dilakukan. Dan Perhimpunan Agung PBB telah pun meluluskan resolusi menggesa gencatan senjata. Namun, ia tidak diendahkan oleh rejim Zionis. Dan hari ini, Kanada merupakan 14 negara yang selama ini berkecuali. Walau bila ada undian di PBB, Kanada adalah antara negara yang berkecuali sikapnya. Kerana bila melihat Big Brother dia, itu Amerika, England dan sebagainya, mereka menentang dengan saranan daripada PBB untuk melakukan gencatan senjata. Tapi hari ini Kanada menyarankan agar perlu diadakan gencatan senjata kerana mereka tidak sanggup lagi melihat pembantaian dan pembunuhan warga Palestin tanpa had. Sebab itu sekarang ni Washington juga sudah pun mula mengenal pasti bahawa melalui WikiLeaks, satu media WikiLeaks dipanggil, menyatakan bahawa Israel sekarang merancang untuk melakukan pemindahan paksa ke atas seluruh penduduk Palestin di genting Gaza ke semenanjung Sinai di Mesir. Mereka sebenarnya nak membersihkan sepenuhnya semenanjung Gaza, menghalau warganya untuk pindah ke Mesir, saudara. Ini merupakan rancangan jahat yang kononnya mendapat sokongan penuh para pegawai Tel Aviv yang didedahkan melalui dokumen yang dibocorkan oleh WikiLeaks, saudara. Menurut WikiLeaks, dokumen itu dikeluarkan oleh Kementerian Risikan Israel pada 13 Oktober lalu. Rupanya memang ada perancangan untuk membersihkan bumi Gaza ini dan rakyatnya akan dihalau keluar. Itulah keadaan saya. Katanya fasa terakhir akan melibatkan pemindahan bandar baru di Sinai Utara bagi mengelakkan penduduk yang dipindahkan untuk kembali semula ke Gaza. Jadi katanya satu bandar baru akan dibinakan supaya penduduk tak ada lagi balik, teruslah ke Mesir. Menjadi cara pengusiran yang dilakukan oleh mereka, saya. Sebab itu Arab Saudi akhirnya selama ni kadang-kadang mereka pemimpin-pemimpin di negara Teluk di Arab semua tu, mereka ada yang tak begitu serius. Tapi hari ini Arab Saudi mula mengecam sekeras-kerasnya pengemburuan maut Israel ke atas kem pelarian terbesar di Gaza yang mengorbankan berpuluh-puluh orang. Demikian menurut Komandan Hamas. Itu yang saya dapat dan saya tentang keadaan. Malahan hari ini pemberontak Houthi Yaman. Di Yaman pula saya. Di Yaman itu kota raya ini San'a. Negara San'a ada dalam Quran sebut nama negeri San'a. Sana ke San'a betul saudara. Bagaimana tentera Houthi Yaman yang disokong oleh Iran, semalam mereka telah pun berikrar untuk melancarkan lebih banyak serangan terhadap Israel seandainya perang rejim itu hanya terhad kepada pejuang Hamas di Gaza berterusan. Kalau berterusan, maka tentera Houthi Yaman akan turut melibatkan diri dalam peperangan. Jadi tidak ada kedamaian lagi lah, saudara. Perdana Menteri Kerajaan Houthi Abdul Aziz Habtour semalam berkata tindakan tentera itu adalah sebahagian daripada paksi penentangan terhadap Israel, termasuk kumpulan yang disokong Tehran di Lebanon, Syria dan Iraq. Artinya sudah mula ada kesepakatan lah. Kita mengharapkan segera, saudara. Sebab itu, menurut Ketua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, dia mengakui, saudara, bahawa keadaan sekarang sangat mencemaskan apabila konflik Israel-Palestin semakin meruncing dan mula merebak di Asia Barat. Ya, sekarang ni Iran lah, Yaman, semua dah mula campur tangan. Bila Arab campur tangan, mereka sudah menyedari bahawa keadaan semakin mencemaskan. Kerana pertempuran yang semakin meningkat, termasuklah operasi darat oleh Angkatan Tentera Pertahanan Israel, disertai dengan serangan udara bertalu-talu dan tembakan roket yang berserang ke arah Israel dari Gaza. Jadi orang awam menanggung beban. Sekarang ni mereka retaliate ataupun mula menyerang semula kota raya Israel. Serangan daripada Gaza, daripada luar. Jadi sebab itu pimpinan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meramalkan suasana yang semakin mencemaskan. Sebab itu Israel perlu segera menghentikan, perlu melakukan gencatan senjata. Kalau tidak nanti kota raya
Tel Aviv juga tidak selamat yang akan diserang oleh negara-negara sekitarnya, saudara. Itu yang dapat saya nyatakan, kerana saat-saat ini, saudara, rejim Zionis telah pun melumpuhkan sepenuhnya. Hari ini, apa yang berlaku, rangkaian internet dan telefon di seluruh semenanjung Gaza sudah tidak dapat digunakan. Lumpuhlah, saudara, kerana mereka mahu menyembunyikan segala kejahatan dan sebagainya. Itu gambaran daripada Gaza yang sempat saya laporkan untuk anda. Sebab itu, saudara, kadang-kadang saya agak bersetuju juga dengan pandangan duta kita. Tuan Yang Terutama Datuk Seri Nazir Aziz, pelaku duta besar Malaysia ke Amerika, dia menyatakan bahawa ahli parlimen Macang, itu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad, janganlah membuat kenyataan yang dia sendiri tak tahu. Datuk Nazir mengatakan dia nasihat kepada ahli parlimen tersebut kerana dia, Wan Ahmad Faisal, mendakwa bahawa dimaci, iaitu tertindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia bukan bermaksud ugutan. Ini kadang-kadang orang ni cuba nak dipolitikkan. Ahli parlimen Macang tu dia kata itu dia dimaci. Yang 3 dimaci yang dihantar oleh Amerika itu kepada Kementerian Luar dan juga Kedutaan Malaysia. Kata ahli parlimen Macang itu bukan ugutan, kata. Jadi menurut Datuk Muhammad Azri, dia perlu memahami sama ada dimaci ataupun tata tindak itu satu ugutan atau tidak, ia bergantung pada isinya. Jadi jika tata tindak itu bersifat umum, bolehlah dikatakan bahawa ia bukan ugutan. Tapi yang bercakap dengan pihak Jabatan Negara Amerika itu saya. Marah tadi. Yang bercakap tu dia sendiri yang bercakap. Kamu tak tahu, kamu ada dekat Macang, kamu ada di Kuala Lumpur. Yang bercakap ni aku dah lebih tahu. Jadi janganlah buat sembarangan kenyataan. Saya nampak perkara itu mengundang amarah duta besar, tuan pertama duta besar kita di Amerika, Datuk Nazir Aziz, di mana pihak mereka cuba mewujudkan gambaran seolah-olah dimaci, ugutan dimaci itu hanya sekadar peringatan saja. Dia kata yang tahu dia. Jadi mereka janganlah cakap sembarangan. Itu keadaannya. Kesan daripada itu sekarang ni, saudara, untuk pengetahuan anda, pengarah Badan Hak Asasi Manusia PBB, iaitu Craig Mohiber, kesan daripada itu dia tak dapat lagi lah melihat apabila PBB juga dilihat seolah tak bermaya dalam menangani krisis di tebing barat itu. Dia telah meletakkan jawatan sebagai bantahan pada pertubuhan itu yang disifatkan olehnya gagal dalam menjalankan tugas menghalang pembunuhan beramai-ramai orang awam Palestin di Gaza oleh rejim Israel. Jadi dia sebagai pegawai di PBB, akhirnya dia ambil keputusan, dia letak jawatan. Dalam surat peletakan jawatannya, Mohiber berkata Amerika Syarikat, England dan sebahagian kuasa besar Eropah telah pun bersepahat sepenuhnya. Mereka bersubahat sepenuhnya dalam serangan negeri berkenaan. Ya, itu suratnya pada 24 Oktober. Yang dihantar kepada Pesuruh Jaya Tinggi PBB Volker Turk di Geneva, yang surat berkenaan menjadi komunikasi terakhirnya sebagai pegawai tertinggi di PBB di New York. Mohiber juga mengakui bahawa sekali lagi PBB dilihat tidak berdaya menghentikan pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di hadapan mata. Jadi dia pun sendiri dah rasa fed up lah, dia kata. Sebab PBB sebelum ini telah gagal untuk menghalang pembunuhan beramai-ramai terhadap Tutsi di Rwanda, para Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan, Iraq dan Rohingya di Myanmar. Jadi pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin adalah kesinambungan penginayaan selama berdekad-dekad dan ia hanya berdasarkan sepenuhnya status mereka sebagai orang Arab. Itu saja. Jadi dia bosan. Tak tahulah apa nak jadi. Sekarang ni kalau PBB juga dilihat gagal. Itulah gambaran daripada perkabaran daripada Gaza supaya kita faham. Dan saya mengulangi lagi, saudara, kalau boleh, ingatlah, bersyukurlah apa yang kita alami hari ini di negara kita. Negara kita masih aman. Kita masih ada makanan. Kita masih ada cukup bekalan air, bekalan ubat. Walaupun sakit, saudara, kita masih berdaya untuk hidup dalam keadaan tenang. Janganlah kita mengundang masalah. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan turunkan bala pula pada kita. Saya melihat apa yang berlaku di sana sebab pemimpin Arab ni kadang-kadang mereka tidak mau berdamai, masih gaduh sama sendiri dan mereka memburu jawatan dan sebagainya. Dan akhirnya rakyat yang terperangkap, saya. Baik.
Itu di Gaza, saudara. Kembali pada negara kita hari ini, saudara, saya melihat. Dah 2-3 hari saya tak mau mengulas sebenarnya, saudara. Saya tidak mau mengulas sebab saya kata ini masih lagi dalam peringkat kajian dan siasatan. Tapi apabila saya melihat saudara Adam Malik daripada MyTV online, dia menulis tu, saya kata okeylah, saya kena memberi penjelasan juga sebab dia kata sudah ada telahan setengah pihak bahawa kerajaan era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu mewujudkan tempoh darurat terpanjang dalam dunia ketika musim COVID-19 itu ada muslihatnya. Ini kenyataan daripada MyTV online. Walaupun beberapa hari dulu ada juga ini akhbar online melaporkan banyak ketirisan berlaku dari laporan PAC terhadap pembelian vaksin. Hasil dapatan PAC sama juga dengan laporan pejabat audit negara bahawa wujudnya ketirisan jumlah dan wang dari perbelanjaan musim darurat. Selalu saya katakan, bila kita mengisytiharkan darurat, usai musim darurat, dia kena bentangkan di Parlimen. Tapi apa yang berlaku waktu audit nak dibentangkan, kertas audit nak dibentangkan di Parlimen, pihak mereka bertelagah, membantah, malahan semua keluar dari Dewan kerana tak puas hati untuk membincangkan tentang laporan audit. Di sinilah MyTV Online merasakan ada sesuatu yang cuba diselindungi. Terutama kerana pembelian-pembelian itu dilakukan di saat tempoh darurat yang terpanjang dikenakan pada negara kita ini, maka banyaklah dilihat kesan-kesannya yang diragui adanya berlaku ketirisan. Dan kadang-kadang katanya seolah-olah ia mewujudkan skandal di mana darurat itu adalah musim menuai bagi pihak-pihak tertentu untuk menuai kekayaan. Itu gambaran yang saya dapat daripada tulisan daripada MyTV Online saya. Bagaimana pembelian vaksin dan juga pembelian peralatan yang diperlukan. Sebab itu hari ini saya mantan Menteri Kesihatan KJ, saya tak tahulah, memang banyak pihak sudah pun mula menuju ke arahnya, bertanya tentang pembelian ventilator. Peralatan ventilator itu yang diperlukan kerana dalam laporan pihak ini audit negara mengatakan bahawa peralatan tersebut banyak yang rosak. Banyak yang telah rosak, tapi yang tidak dilihat pembeliannya itu pun satu pembelian yang agak misteri. Yang orang tak, siapa yang memesan, siapa yang menandatanganinya, menteri mana. Sebab hari ini Khairi menegaskan perolehan peralatan ventilator ketika negara berdepan dengan pandemik bukan dibuat ketika beliau menjawab jawatan sebagai Menteri Kesihatan. Sebaliknya katanya pembelian peralatan itu dibuat oleh menteri sebelumnya pada tahun 2020. Jadi dia apakah dia menuduh Datuk Adham Baba? Wallahu a'lam bisawab. Jadi dia kata untuk perolehan ventilator, ramai bijak pandai kata saya kena jawab soal ventilator dan perolehan ventilator ini pada tahun 2020. Jadi saya jadi Menteri Kesihatan pada Ogos 2021. Even you cannot get the fact right, I don't even know why you are talking to me. Fakta anda salah. Kenapa saya pula yang perlu dihadapkan dengan persoalan ini, katanya. Jadi dia kata bukanlah saya nak cakap bahawa saya campak menteri lain itu yang harus memikulnya. Katanya, tapi untuk menyalahkan saya ni tak betul lah, sebab dia kata bukan zaman dia sebagai Menteri Kesihatan, kata Khairi. Saya sedia bertanggungjawab, katanya. Dia itu kenyataannya dalam program Keluar Sekejap yang disiarkan hari ini, saudara. Sedangkan laporan pengurusan wabak COVID-19 bahawa tentang vaksin luput, tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan peralatan perlindungan PPE yang dibentang oleh jawatankuasa kira-kira wang negara mendapati tiada pihak boleh dipertanggungjawabkan atas kegagalan 104 alat ventilator yang keseluruhannya bernilai lebih 500 juta ringgit. Setengah bilion, saudara. Tapi bagaimanapun tak tahulah. Ini PAC dah bersidang, satu siasatan dibuat. Saya rasa yang boleh melakukannya saya SPRM je lah. Kita tunggulah, saudara. Sebab dia Khairi dia kata jangan salahkan saya. Ventilator bukan zaman saya. Tapi isu vaksin tidak pula disebutkan. Dia tak ada pula mengatakan ini vaksin dia tak menjelaskan.
Cuma dia kata ventilator itu bukan dibeli zaman saya sebab ada orang lain jadi Menteri Kesihatan. Apakah dia juga nak mengatakan bahawa alat vaksin itu dibeli oleh Menteri Kesihatan yang lama? Kerana waktu itu dia bukan jadi Menteri Kesihatan. Ini gambarannya yang sedang berlaku. Saya tidak mau menuduh sesiapa, saudara. Tapi itulah keadaan yang berlaku pada negara kita apabila konflik tentang kepentingan zaman darurat itu banyak berlaku kepincangan. Sebab itu saya mengharapkan agar satu kertas putih perlu dibentangkan sesegera mungkin. Itu bab PSC saya. Tapi hari ini, saudara, kabarnya Jabatan Peguam Negara telah pun menolak representasi yang dikemukakan oleh anak kepada seorang bekas menteri berhubung pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi yang dihadapinya tahun lalu. Ketiganya Jabatan Peguam Negara menolak representasi ini adalah penjelasan daripada pihak peguam bela mereka yang dituduh untuk membatalkan, tak boleh larikan percaraan. Tapi Jabatan Peguam Negara menolak. Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Nur Alimah Mat Sanusi memaklumkan keputusan itu kepada Hakim Mazni Nawi di Mahkamah Session hari ini. Nur Alimah berkata beliau hanya menerima representasi daripada anak bekas menteri iaitu Muhammad Faizal Hamzah 39 tahun dan masih belum menerima representasi daripada Azizul Abdul Halim usia 50 tahun yang berdepan dengan pertuduhan yang sama. Jadi hari ini ditetapkan untuk keputusan representasi dan untuk makluman mahkamah. Pada tarikh lalu, pihak peguam bela bagi Azizul ada menyatakan untuk menghantar representasi. Namun, sehingga hari ini tiada representasi dihantar. Oleh demikian, pihak pendakwaan mohon mahkamah untuk menetapkan tarikh perbicaraan kes ini. Akhirnya, saudara, mahkamah memutuskan untuk menetapkan tarikh perbicaraan selama 10 hari bermula pada 5 Jun, 3 Julai, 10 Julai, 17 Julai, 24 Julai dan 31 Julai serta 7 Ogos, 14 Ogos, 21 Ogos dan 28 Ogos dengan kemungkinan memanggil sejumlah 15 orang saksi. Itulah saudara, bicara ni panjang. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Faizal dan Azizul mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan pada tahun lalu. Jadi mengikut pertuduhan, mereka sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengumpulkan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Itu keadaannya, saudara. Jadi pembicaraan akan diteruskan. Dan pejabat peguam negara menolak representasinya, saudara. Hari ini, saudara, selain di mahkamah, saya hari ini sekali lagi dalam keadaan demam-demam ni, saudara, saya masih juga menonton apa yang berlaku di Parlimen. Sekali lagi, saya rasa kecewa, saudara. Amat mengecewakan, saudara. Apabila petang tadi, saudara, persidangan Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan. Saudara, apabila kehadiran ahli parlimen dikatakan tidak cukup korum. Makanya Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan selama 2 minit, bunyi loceng. Kerana ahli-ahli parlimen tak ramai yang ada. Di saat rakyat menunggu, di saat negara mengharapkan. Kerana hari ini, menteri akan memberi penjelasan setiap persoalan yang mereka bangkitkan. Yang sempat saya dengar macam semalam, Menteri Ekonomi. Hari ini melibatkan Menteri Dalam Negeri. Saudara, begitu juga Menteri Komunikasi dan ada beberapa kementerian lain, saudara. Tapi, tiba-tiba ahli-ahli parlimen ni tak berminat berada dalam parlimen. Mengakibatkan tak cukup korum. Sebab itu saya kata sekali lagi, saudara. Saya harap agar Tan Sri Speaker dapat menyiarkan nama-nama mereka yang gagal berada di parlimen. Dan dihebahkan supaya pilihan raya akan datang, tak ada lagi lah rakyat diperdaya untuk mengundi mereka sebagai wakil rakyat. Sia-sia saja, saudara. Rakyat menghantar mereka ke parlimen apabila mereka tidak hadir. Gaji, allowance setiap bulan terima daripada duit rakyat. Tapi mereka tidak hadir ke parlimen. Itu keadaan amat mengecewakan saya. Apabila dibangkitkan persoalan tak cukup korum.
maka terpaksalah ditangguhkan seketika. Itu gambaran yang saya terima dari Parlimen, memang mengecewakan, dan saya berharaplah kalau boleh Dewan Rakyat mengeluarkan senarai nama mereka ini dan kita simpanlah di hati kita, simpan dalam simpanan kita. Bila sampai musim pilihan raya umum nanti, orang macam ni tak payahlah diberi semula, tak payah kita hantar mereka ke Parlimen. Tak ada keperluan untuk mereka dilantik sebagai wakil rakyat bagi saya. Lebih-lebih kawasan pembangkang kosong. Itu gambarannya. Saya haraplah agar keadaan ini dapat berulang, sebab besok paling penting saya, besok Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggulung perbahasan sekitar jam 5 petang. Perbahasan berhubung tentang bajet negara dan akan diadakan undian. Apakah ia diterima atau ditolak oleh ahli-ahli Parlimen. Besok penting. Tentulah besok lagi bergeduduplah Parlimen. Cuma saya mengharapkan saat mereka mau respon ataupun mau bercanggah pandangan dengan Datuk Anwar Ibrahim, perlulah mencari fakta-faktanya. Kalau tidak nanti percuma dia kena kunyah dengan Yang Amat Perdana Menteri. Kena ingat saudara, besok penting. Kerana besok hari Khamis, tanggal 2 November adalah hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menggulung perbahasan berhubung tentang bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh beliau. Selepas itu, barulah pula nanti akan ada dalam jawatan kuasa tertentu. Tapi besok penting. Apakah bajet ini diterima atau ditolak oleh ahli-ahli Parlimen. Kita tunggu besok saudara. Saya minta maaf, suara saya tak apa sihat hari ini. Saya akan berusaha untuk berehat seketika malam ini lebih awal, supaya besok saya dapat mendengar dengan lebih teliti apa yang akan dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.